jangan duk petikai lah. Orang lelaki-lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh kahwin 4. Isu poligami. Boleh tak? Di dalam isu ta'addud, berbilang-bilang isteri atau berbilang-bilang pasangan ni, agama benarkan. Siapa dia boleh banyak pasangan ni? Siapa dia yang boleh ada pasangan lebih daripada seorang ni? Lelaki pasal apa tuan-tuan ni takut memang harus dah. Nak jawab pun takut tambah nak buat. Nak jawab dia tengok belah ni. Siapa pun tak jawab. Sama ada dia tak faham soalan atau dia tak berani jawab. Orang lelaki-lelaki, agama benarkan. Agama halalkan. Agama halalkan. Artinya, satu orang lelaki-lelaki pada satu-satu masa dia boleh ada banyak pasangan, itu tidak dianggap satu kesalahan. Tuan-tuan ada isteri, pada masa yang sama tuan-tuan sebagai lelaki ada pasangan lain. Mungkin markah dulu ke, apa dulu ke, kan? Tak salah. Tak salah. Pastikan wanita tu bukan bini orang yang duk cari pasal pula. Tak, saya nak cerita hukum ni, dengar bagi elok. Orang lelaki, orang perempuan pun dengar bagi elok. Saya nak cerita hukum. Katalah tuan-tuan semua ni, dia kata tajuk ni tadi macam tak mengenal dengan aku. Tapi bagus juga tajuk ni. Tak apa dengar. Katakanlah tuan-tuan ni ada bini di rumah, main masjid. Main masjid lagu ni lah. Saat lagi lepas isyak, balik kedai, singgah kedai janda. Saya nak cerita ni. Singgah kedai janda. Dia ni janda. Habis iddah dah. Buka kedai. Tuan-tuan ada bini di rumah. Berkenan dengan janda tu. Lepas tu tanya, hang ni ada laki ke tak? Saya tak ada laki. Kalau saya ada laki, saya tak main buka kedai ni. Oh, anak-anak ada? Anak-anak ada. Hang tak teringin ke nak menikah lain? Saya teringin. Tapi saya risau dapat laki yang tak guna lagu dulu. Saya nak cari orang-orang masjid, orang yang semayang. Saya nak tanya, tuan-tuan pun molalah ayat. Kalau kita menikah dua macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan, berdosa? Ada bini di rumah, pergi mengorak belakang tu, dosa? Dosa? Dia kata tak berdosa. Bagus. Tak berdosa. Pasal tuan-tuan tak buat lolak. Tuan-tuan abang kata, aku pun duk ingat kesian kat hang ni, ingat kita pergi menikah kan? Betul ke? Betul. Tak berkenan kat saya. Aku tengok hang berkenan, masak pun sedap, elok apa semua. Tak salah. Tuan-tuan tak dianggap curang. Tuan-tuan tak dianggap berdosa. Tuan-tuan tak dianggap melakukan kesalahan. Kerana tuan-tuan boleh menikah apa? Menikah apa? Menikah 4. Sekarang tuan-tuan baru menikah seorang dan tuan-tuan ada kemauan. Janganlah tuan-tuan pergi mengorak dia, nak pergi menikah dengan dia, nak bayar, hang tulis dalam buku. Yang ni tak boleh lah. Saya nak habang supaya orang kita boleh faham bahawa lelaki jika dia memulakan langkah untuk dia mencari pasangan yang lain, dia tak dianggap melakukan kesalahan. Pasal dia boleh sampai okey. Orang perempuan pula, dia ada laki di rumah, dia pergi kerja di pejabat, dia pergi mengorak laki lain. Salah tak? Salah tak? Salah ke tak? Awak laki kami tak apa, kami tak boleh. Pasal satu orang wanita, dia tak boleh ada dua lelaki dalam satu masa. Tapi orang laki-laki boleh ada 2 wanita. Bukan takat 2, 4
4 wanita dalam satu masa. Betul ke tak betul? Salah tak mana yang saya kata ni? Ada salah tak? So kita kena faham tajuk ni. Kita kena faham. Bukan saya kempen, tapi saya nak habaq supaya manusia bila dia baca tajuk, dia memahami apa kedudukannya. Dia kata laki saya jahat. Jahat tang mana? Saya ni bini dia duduk di rumah, dia pergi mengorak janda tu, dia pergi menikah. Tang mana yang dia jahat? Pertama dia menikah. Yang kedua perempuan tu bukan bini orang. Tang mana dia salah? Tuan-tuan cuba habaq tang mana lelaki tu salah? Nak tanya orang perempuan tak boleh, tanya tuan-tuan. Tang mana salah? Dia buat kesalahan tang mana? Ha? Tak ada kesalahan. Dia kata tak, dia mengorak. Tentulah sebelum nikah, takkan duk tak duk pergi tangkap ajak jom pergi pejabat agama. Tentu dia mengorak dulu. Mengorak salah tak? Jaga batasan. Kita abang boleh balik kot kedai pun nak tutup dah. Oh kena tutup lah. Kalau nak duduk lama menikah. Saya nak bagi tahu. Sebab hari ni wujud di kalangan wanita yang dia feminis. Dia kata orang laki-laki jahat, menduakan isteri. Ni bukan kata menduakan isteri, mengempatkan isteri. Betul tak? Betul ni betul tak? Dia kata cerah mata malam ni aku tidak kalau kuliah maghrib mengantuk. Saya nak bagi tahu. Okey, apa cerita yang saya nak sebutnya? Kenapa agama benarkan lelaki kahwin 4, perempuan tak boleh? Pasal ada juga seorang-seorang perempuan macam minyak wangi tadi ya? Ada beza tak hukum minyak wangi lelaki dengan minyak wangi wanita? Ada beza tak salat lelaki dengan salat wanita? Walaupun di sana ada sikit-sikit. Tetapi dalam agama, hatta dalam faraid, hatta dalam wali, ada beza tak? Orang perempuan nak menikah ada wali, orang lelaki-lelaki nak menikah perlu ada wali tak? Ada tak tuan-tuan main daftar tu imam tanya, ni anak terona, saya anak terona, wali dah? Orang perempuan tak tanya pula, pasal apa kami nak menikah kena ada wali? Pasal apa orang jantan nak menikah tak ada wali? Kerana demikian tabiat agama. Hukum-hukum yang Tuhan buat itu meraihkan sifat wanita. Wanita ni dia berbeza dengan lelaki. Lelaki beza dengan wanita. Pasal itu wanita ni dia nak musafir kena ada mahram, dia nak menikah kena ada wali, apa semua banyak. Sifat dia macam tu. Sebab itu kita tak boleh kata kalau orang lelaki, oh lelaki-lelaki boleh pula pakai minyak wangi, kami tak boleh pula. Siapa tak boleh? Demikian agama. Orang lelaki-lelaki kalau dia tak tahulah, tapi orang lelaki-lelaki kalau dia pakai minyak wangi, orang naik gram kat dia, ada masalah? Kalau orang perempuan gram kat dia biasa kan? Katalah tuan-tuan pakai minyak wangi lalu tepi tu, sedap minyak wangi Bang Haji. Oh apa ni? Saya gram tengok Bang Haji. Tak boleh kata apa. Tapi orang perempuan kalau dia pakai minyak wangi, dia menarik perhatian lelaki. Di sana ada masalah. Pun tuan-tuan boleh faham? Pasal itu orang lelaki-lelaki, orang perempuan wajib pakai tudung. Orang lelaki-lelaki nak pakai tudung tak? Orang lelaki-lelaki pasal apa tak wajib pakai tudung? Pasal sifat lelaki lain. Lelaki ni orang tengok kepala dia orang tak rasa apa. Tapi orang perempuan ni kalau kita tengok tubuh badan dia, kau tuan-tuan tengok lelaki pun geram dah lah ni. Pasal itu Tok Imam lelaki. Cuba kalau Tok Imam, pernah ada orang kata, kami pula kami pun baca pandai juga kami lagi pergi kelas Quran lagi pada orang lelaki-lelaki. Kita bagi tengok orang perempuan jadi Tok Imam. Apa jadi? Tak rokok makmum. Sebab itu bila kita membincangkan soal hukum, hendaklah kita meletakkan hukum itu diwajibkan, disyariatkan oleh Allah sesuai dengan fitrah dan keadaan wanita itu. Maka jangan duk petikai lah. Orang lelaki-lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh kahwin 4. Cuba kalau orang perempuan boleh kahwin 4, jahanam, rosak, binasa negara. Orang lelaki kali kalau dia menikah 4 tak ada masalah. Habis sangat, dia tidur masjid. Tanya tu imam, apakah rahsia nak main masjid awal? Dia tahan menikah 2. Dia menikah 2, dia main awal. Tengok, hang menikah 2 main awal. Kalau nak lagi awal, hambur lagi seorang. Tidur masjid terus. So, orang perempuan ada, saya tak sebut isu-isu manalah isu. Dan bagi saya, walaupun saya tak tahu, tapi bagi saya lelaki ni, dia pergi menikah. Kalau tuan-tuan baca berita seorang lelaki menikah perempuan seorang lagi tanpa habaq kat isteri dia, kita baca tak ada apa.
Tuan-tuan kena terkejut kalau keluar satu berita seorang wanita telah berkahwin 2. Yang tu elok tuan-tuan terkejut. Boleh? Okey. Tu yang saya nak sebutnya. Walaupun saya tahu kemungkinan besar undi-undi wanita tidak akan menyebelahi saya jika bertanding lah.